فربنا سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نحن نقص عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون
تعبدون إلا الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Bagi meneruskan acara majlis, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ikram Ukhuwah Teras Kegemilangan. Ikhwah kuat dipersilakan untuk berdiri. Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, Profesor Dr. Hatta Syahrul, Kepala Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia, Profesor Dr. Walid Faris, serta Bapak Haji Ali Masih, Dr. Syarifudin Muhammad Fasal Malaysia untuk masuk ke dewan. Seterusnya sidang hadirin, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Ikram. Tuhan telah tiada
untuk berada bersama mahasiswa dalam detik yang bersejarah pada hari ini. Ya, untuk ketahuan semua, Ikram Siswa merupakan badan asli mahasiswa bagi Pertubuhan Ikram Malaysia. Ianya merupakan organisasi rasmi bagi semua mahasiswa yang dikendalikan oleh aktivis Ikram di seluruh negara. Rata-rata mahasiswa yang terlibat tidak terhad kepada Institut Pengajian Tinggi Awam semata-mata, tetapi juga gabungan institut-institut pengajian tinggi yang lain, yang mana mereka ini berumur antara 18 tahun sehingga 27 tahun. Antara objektif Ikram Siswa ditubuhkan adalah yang pertama, menggerakkan dakwah dan tarbiyah di kampus. Yang kedua, mengarus perdanakan fitrah Islam di kampus. Yang ketiga, memimpin aktivisme mahasiswa di kampus. Yang keempat, mewujudkan ruang permuafakatan dan kerjasama dengan semua pihak. Kelima, menyuarakan pandangan mahasiswa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dan yang keenam, menerajui pelibatan mahasiswa dalam masyarakat. Ya. Sungguh untuk kami memetik harapan yang dilontarkan oleh Jawatan Kuasa Pembangunan Mahasiswa dalam laman sesawang Ikram Siswa Nasional dari petikan Surah Ar-Rum ayat ke-30. Bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan di hari kemenangan itu bergembiralah orang-orang yang beriman kerana pertolongan Allah. Dia menolong siapa saja yang dia kehendaki, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jawatan Kuasa Pembangunan Mahasiswa berharap dengan terlancarnya Ikram Siswa, usaha dakwah dan tarbiyah akan dilipat gandakan dengan segala inisiatif bagi menyediakan kepimpinan dalam Ikram khususnya dan masyarakat. Amin. Dan dapat dijayakan dengan efisien dan efektif. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha ini, menyediakan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Terbang awan di burung jetai, kerana pernah gugur ke bumi. Tampillah Tuan kami merayu bersama amanat bekalan kami. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan, inilah tiba saat yang kita nanti-nantikan. Kita akan mendengarkan. Tidak akan meminta kita mahasiswa negara Malaysia yang sayang kepada negara Malaysia untuk tinggalkan negara kita kerana semata-mata ada negara lain yang lebih hebat. Walaupun Rusia satu masa dahulu, saya tak boleh cakap lagi. Kajian literasi. Benar Fikri, keberadaan kita mahasiswa di seluruh Malaysia dan di luar negara bukan untuk mendengar perbualan kosong antara manusia dan haiwan, tetapi pada hari ini kita akan diisikan dengan satu pengisian syarahan yang sangat mantap yang bertajuk Sabaran Pemuda Islam dalam menghadapi perkembangan dunia kini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi kedua pengacara majlis yang begitu kacak dan tampan, yang pekah berbicara dan indah bahasanya, yang pandai berlakon dan berwatak di depan kita. Yang saya muliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Dr. Muhammad Farid Syekh Ahmad selaku Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia. Yang saya muliakan Profesor Dr. Arsyad bin Ahmad selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Mahasiswa Pertubuhan Ikram. Pimpinan-pimpinan ahli-ahli Jawatan Kuasa Ikram Pusat,
tetamu-tetamu daripada dalam dan luar negara, pimpinan-pimpinan NGO yang turut hadir menyokong dan bersama-sama dalam majlis pada hari ini, dan yang paling kita raikan seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berhimpun pada hari ini. Kami mengucapkan tahniah di atas kejayaan dan usaha kita pada hari ini. Moga-moga antum semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali melihat satu suasana dan keadaan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak remajanya sehingga meningkat ke usia 40 tahun, baginda hidup dalam keadaan tercari-cari. Baginda kebingungan melihat Kaabah yang begitu indah, begitu tenang, tetapi Kaabah telah dicemari dengan berhala. Baginda melihat pemimpin-pemimpin Quraisy yang begitu pemurah melayan jemaah haji, tetapi waktu yang sama pemimpin-pemimpin inilah yang mengusung wanita tidak berpakaian mengelilingi Kaabah. Baginda berada dalam keadaan kebingungan, tercari-cari. Perasaan tercari-cari ini mesti ada pada kita semua. Baginda tercari-cari sehingga usia 40 tahun, sehingga Allah memperkenalkan dirinya yang maha suci melalui Jibril alaihissalam. Kemudian perasaan tercari-cari ini diteruskan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla apabila kita terus membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda, kita kena suburkan semangat tercari-cari ini. Dan insya-Allah hidayah Allah Subhanahu wa taala memang sentiasa menunggu dan mencari orang yang tercari-cari. Barisan mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita melihat apa yang telah disebut oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ketika baginda pemimpin gerakan Islam yang terbesar itu. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna telah menulis satu tajuk yang sangat penting. Ayyuhas syabab, walaupun apa yang telah dibentangkan oleh Imam Hasan Al-Banna itu puluhan tahun yang lepas, tetapi ia masih segar, evergreen, masih dapat dimanfaatkan dan masih terasa wujudnya suasana yang dibentangkan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna itu. Mohon teknikal membantu saya. Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ketika menyaksikan keruntuhan yang telah berlaku khususnya sejak tahun 1924, kita dapati kita dapati maruah yang telah tercemar jatuhnya kerajaan Utsmaniyah itu. Imam Hasan Al-Banna membina balik suasana itu. Beliau telah meletakkan mana-mana organisasi, mana-mana perjuangan mesti berasaskan kepada sekurang-kurangnya 4 perkara yang ada. Yang pertama, mereka yang terlibat dalam organisasi itu mestilah merupakan orang yang yakin dengan ajaran, pegangan, ideologi yang ada dalam organisasi itu. Selepas yakin, mereka perlu benar-benar ikhlas dalam perjuangan mereka. Yang ketiganya, mesti mempunyai semangat untuk mempertahankan
apa yang dipegang itu. Dan yang keempatnya, mesti menerbitkan amal dan tindakan-tindakan. Puluhan tahun yang lepas Imam Al-Banna telah mengemukakan idea ini. Keempat-empat perkara ini ada dalam diri seorang pemuda maupun seorang pemudi. Kalau kita ringkaskan apa yang dikatakan, bila kita kaitkan dengan Islam, yaitu memerlukan keyakinan iman yang cukup mendalam, memerlukan kejujuran, ikhlas yang cukup mendalam, memerlukan semangat, hamasa yang cukup tinggi, dan memerlukan amal, tindakan. Keempat-empat ini ada pada pemuda dan pemudi. Kalau kita pergi jauh sedikit lagi, beliau mengatakan bahawa untuk melakukan perubahan yang sangat besar, gerakan itu memerlukan kepada iman yang terbit daripada al-qalbuz zaki, daripada hati yang cerdik. Kalau kita lihat dalam Al-Quran penggunaan qalb ini, kalau kita lihat lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang dicampakkan ke dalam neraka mempunyai hati yang tidak memahami. Barangkali kita akan mengatakan akal yang berfikir, akal yang memahami. Tetapi standard yang paling tinggi, hati itu telah meresap ilmu ke dalamnya, sehingga hati itu yang memahami. Dan kita nak memiliki pemuda-pemuda yang mempunyai hati yang cerdik. Keduanya disebutkan kat sini, ikhlas. Kita memerlukan kepada fuad an-naqi, yaitu jiwa yang bersih. Pertubuhan Ikram mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi, pemuda dan pemudinya, dan kita latih supaya mempunyai iman yang kuat. Kita latih supaya mempunyai jiwa yang bersih. Dan yang ketiganya, kita inginkan mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk bekerja, semangat yang jitu, dan akhirnya keazaman yang membara sepanjang masa. Ikhwan dan akhwat, mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi sekalian, dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menceritakan kisah yang telah dibacakan, ayat yang begitu dialunkan dengan begitu merdu dan dipasak, diulang beberapa kali tadi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Apa kata kalau daripada atas pentas ini dan pimpinan-pimpinan pertubuhan Ikram yang ada depan ingin mendengar suara anda sendiri? Ayo alunkan dengan suara yang gagah dan perkasa ayat ini. Bismillah, silakan, kami ingin mendengarnya. Cukup tidak bersemangat. Ayo bersama-sama sekali lagi. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sekali lagi. Dengan kita memilih untuk beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan hidayahnya kepada kita. Hari ini kita mengumpulkan mahasiswa dan mahasiswi. Kita nak mereka memilih, bukan dipaksa. Memilih untuk beriman. Dan apabila anda memilih untuk beriman, sebenarnya anda telah menempah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT sebutkan, inilah generasi fityatun, pemuda yang kita nakkan. Anda sendiri yang memilih untuk beriman, dan anda sendirilah yang seolah-olah memahami syarat untuk mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Yang kita berada dalam keadaan tercari-cari ini, yaitu kita memilih untuk beriman. InsyaAllah Allah SWT akan bukakan untuk kita. Dan ayat-ayat yang seumpama itu yang saya percaya kita semua telah menghafal. Wallazina jahadu fina
Dan bagi mereka yang bermujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh pada kami, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan untuknya. Lanahdiyannahum, kamilah yang akan memberikan hidayah kepadanya selepas dia memilih untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini seolah-olah apabila kita memilih dulu, baru Allah akan berikan hidayah kepada kita. Tidak ada sesiapa yang menunggu hidayah di rumahnya. Tidak ada sesiapa yang waktu pagi dia ketuk pintu rumahnya. Tak, siapa di luar? Saya hidayah. Tidak akan ada begitu. Kita nak kita semua mulakan langkah untuk berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Barulah pintu hidayah itu akan dibukakan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi mahasiswa dan mahasiswi sekalian, peluang yang Allah berikan ini hanya sekali. Dan kalau kita melihat apakah bentuk peluang yang ada itu, pemuda ada sebahagiannya yang menolak peluang yang begitu berharga ini. Mereka hidup berfoya-foya tanpa matlamat, ramai di luar sana. Dan di tengah pemuda yang meraih peluang untuk menjadi pejuang. Hari ini Anda yang memilih peluang itu, dan Anda yang memilih untuk menjadi pejuang. Tidak ada siapa yang memaksa Anda. Tidak ada siapa yang merasakan dirinya terpaksa. Tetapi atas dasar memilih sendiri peluang itu. Dan ada orang di luar sana yang tidak memilih peluang itu. Kita merupakan generasi yang memilih peluang itu. Kitalah yang memilih fikrah Islam ini. Dan kita mengatakan bahawa sesungguhnya di sana sesiapa yang cuba untuk mencari sesuatu agama lain, maka sudah pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Hari ini kita semua telah memilih bahawa sesungguhnya Islamlah yang kita pilih, maka kita sanggup untuk mengekang nafsu kita. Kita sanggup untuk menutup segala kehidupan-kehidupan yang kita rasakan begitu indah di luar sana. Tetapi kita telah memilih satu kehidupan indah di dalam ini, di dalam perjuangan ini. Mari kita lihat peristiwa ringkas pada tahun 1924 yang kita katakan tadi. Maruah ummah telah jatuh. Hilangnya sistem khilafah di atas muka bumi ini. Leburnya peranan manusia sebagai khalifah. Sistem khilafah hilang dan peranan kita sebagai khalifah tidak dapat kita laksanakan. Maksiat, bid'ah, khurafat, syirik dan riddah berleluasa di luar sana. Islam dihina dan dipandang lekeh di sana sini. Umat Islam bagaikan buih yang tidak berkualiti, dan Masjidil Aqsa kiblat pertama kita terjaga. Ini semua menunggu sesuatu daripada kita semua. Kita tidak akan boleh duduk diam. Dan orang-orang muda seperti kita inilah yang diperlukan untuk memastikan agama Allah Subhanahu wa taala ini dimuliakan semula. Apakah kita tidak ingat satu ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah yang sangat besar, yang sangat penting ini. Allah SWT pernah menawarkan kepada gunung, kepada ke langit, kepada bumi, dan semuanya menolak. Semuanya menolak amanah yang sangat besar ini. Tetapi yang telah memilihnya tidak lain dan tidak bukan manusia. Tetapi di akhir ayat ini Allah SWT sebutkan dua perkara. Innahu kana zaluman jahula. Boleh ulang lama-lama? Innahu sekali lagi.
Gunung Ganang, Bukit Bukau yang terpasak kuat itu. Tetapi mereka menolak amanah itu. Yang sanggup menerima amanah itu adalah manusia. Tetapi Allah SWT memperingatkan, kebanyakan manusia ini terdiri daripada dua keadaan. Orang-orang yang zalim dan orang-orang yang jahat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan ayat yang cukup terkenal bagi kita. Kita adalah merupakan khairul ummah, sebaik-baik umat, dan kita telah berjanji setia untuk bersama melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kita berbeza dengan zaluman jahula. Sekali lagi, kita berbeza dengan, dan kita adalah merupakan khairul ummah. Kita tidak ada pilihan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan perkara ini kepada kita. Beberapa poin yang terakhir dari saya, ingin kita mengingatkan bahawa Allah SWT telah meletakkan agama ini dua tabiat. Apabila dalam buku kecil kita itu Hazad-Din telah menyebutkan bahawa tabiat yang pertama, agama ini dia bersifat manhaj Rabbani. Dan yang kedua, tabiat yang kedua yang paling penting, iaitu bazlut taqatil basyariyah, iaitu penggembelingan tenaga manusia. Tabiat yang pertama, manhaj Rabbani, kita ada ulama yang mampu untuk menerangkan kehebatan manhaj ini. Tetapi Allah SWT dengan sengaja meminta kita semua untuk menggembelingkan tenaga untuk memastikan manhaj Rabbani ini dapat ditegakkan di atas muka bumi ini. Bazlut taqatil basyariyah membawa maksud penggembelingan tenaga manusia. Allah SWT boleh berkata kepada ikan, kun fayakun. Boleh kata kepada gunung, kun fayakun. Boleh kata kepada laut, kun fayakun. Tetapi dalam menegakkan agama di atas muka bumi ini, Allah SWT minta kita menggabungkan diri menegakkan. Dan sebab itu apabila kita melihat, maka pertubuhan Ikram menghulurkan tangan untuk menggembeling tenaga manusia. Pertubuhan Ikram mula menyusun saf untuk menggembelingkan tenaga manusia. Pertubuhan Ikram bersama-sama dengan NGO Islam berusaha untuk membina ummah ini. Bersama-sama pemerintah dan orang ramai, tidak kira siapa, untuk memastikan masing-masing menjalankan tugas sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Ya. Satu soalan yang pertubuhan Ikram kemukakan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Sebagaimana Nabi Isa pernah bertanya, man ansari ilallah. Saya belum minta jawapannya lagi. Kita tidak bertanya siapa ansar, mana-mana pribadi, guru ataupun ustaz. Kita tidak bertanya bukan ansar jemaah parti ataupun mana-mana NGO. Tapi yang kita tanya dan yang kami didik, yang Ikram didik kita semua, untuk sama-sama kita menjawab apa dia? Kami bertanya, man ansari, siapa yang akan bersama dengan kami untuk membantu agama Allah? Selepas kami mendidik, mereka akan menjawab, nahnu, bukan nahnu ansaruka. Bukan kita mengatakan bahawa ansaruka ilallah, tetapi kita mengatakan terus kepada siapa? Ya. Inilah yang pertubuhan Ikram sedang lakukan, memastikan mahasiswa dan mahasiswi kita menjadi ansar Allah,
supaya merasakan tanggungjawab ini adalah tanggungjawab kita semua di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kita ingin melahirkan generasi mahasiswa yang abrar. Apa terjemahan abrar ya? Boleh bantu saya? Apa terjemahan abrar? Ya, saya dengar. Yang apa? Sebab itu kita bawa masuk dalam saf. Dan pada waktu yang sama kita nak mahasiswa ini ada satu lagi yang sangat penting, yaitu saya dengar di belakang pentas dah ada orang jawab, tidak lain dan tidak bukan ialah kami inginkan barisan mahasiswa dan mahasiswi yang abrar, yang baik dan juga yang, tolong ulang dua perkataan ini. Tak cukup power sekali lagi. Terbalikkan dia pula. Terbalikkan semula. Ya, kita ingin melahirkan mahasiswa yang bersama dengan pertubuhan Ikram ini, dia merupakan orang yang baik-baik dididik, tetapi kita tidak mahu mereka menjadi hanti-damti. Siapa hanti-damti ya? Mereka yang tidak mampu untuk membuat keputusan. Kita mahu mahasiswa kita ini orang yang ahrar, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berani mengeluarkan apa saja pandangan-pandangan yang baik demi untuk membina generasi khilafah yang telah hilang itu. Bersama dengan jemaah ini, Anda tidak akan menjadi jumud. Anda tidak akan menjadi pengikut-pengikut yang buta dan tidak berfikir. Kami mengikat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan, man ansari ila Allah, jawabannya apa? Ansarullah. Dan ansarullah ini orang yang abrar, orang yang baik, dan waktu yang sama orang yang ahrar, orang yang bebas, tetapi terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ilmu yang kita berikan. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya kasih sekalian, maka untuk itu maka lahirlah apa dia? Maka atas kejelasan ini kita mengumpulkan semua mahasiswa-mahasiswi supaya seawalnya mereka nampak perjuangan yang ingin kita lakukan. Anda mempunyai peranan yang sangat besar. Ada satu lagi. Anda mempunyai tugas yang sangat besar untuk bersama-sama menanggung dan memimpin ummah yang sangat besar itu. Apa yang Ikram lakukan secara ringkasnya, tuan-tuan dan puan-puan? Kita ingin melahirkan individu muslim yang, apa gunanya kalau kita tubuhkan Ikram siswa, tetapi kita tidak mampu untuk melahirkan muslim yang berkualiti. Kita nak mereka akhirnya bercinta dengan, betul ke? Kami nak Anda pandai bercinta suami isteri nanti, dan binalah rumah tangga Baitul Muslim yang kita harapkan. Kami nak supaya kita bersama-sama, keluarga-keluarga tadi, bersama dengan masyarakat yang di luar sana untuk menghayati Islam dan nilai-nilai yang murni itu. Dan akhirnya kita nak supaya terbentuknya pemerintah yang adil, yang amanah, bertanggungjawab, dan benar-benar memimpin rakyat dan umat. Kita nak cantumkan pemimpin-pemimpin gabungan ini sehingga melahirkan tanah air yang selama ini berpecah. Dan kita nak mengibarkan panji-panji Islam, dan akhirnya yang menjadi ustaziatul alam. Besar tak gagasan kita ini? Dan oleh kerana dia besar, maka sebenarnya Ikram adalah jamaah tarbiyah. Ikram adalah merupakan jamaah tarbiyah. 7 langkah tadi yang kita katakan, yang kita nak sampai ke ustaziatul alam itu, perkara yang sangat besar. Mustahil kita akan sampai ke situ tanpa tarbiyah. Tarbiyah untuk sempurnakan pengembangan tenaga yang kita sebutkan tadi. Tanpa tarbiyah kita tidak mampu untuk bazlu taqah
akhlaqil basyariyah. Dan buat akhirnya ada beberapa orang salah faham terhadap tarbiyah. Kita mengatakan bahawa tarbiyah adalah sesuatu yang berterusan sepanjang hayat kita sehingga kita mati. Betul? Tarbiyah kita mesti berasaskan tarbiyah bil manhaj, mesti ada silibusnya. Ia bukan tarbiyah yang terpancar-pancar, mesti ada silibusnya. Dan pada waktu yang sama, tarbiyah ini adalah tarbiyah bil ahdath. Insiden-insiden yang berlaku di keliling kita itu mesti dicantumkan dengan tarbiyah bil manhaj. Maksudnya apa? Dalam usrah yang kita ikuti itu ada bahan-bahan ilmu, fikrah yang mesti kita lalui. Tetapi janganlah ia terpisah dengan insiden-insiden yang berlaku di keliling kita. Apakah kita tidak melihat berlakunya penurunan ayat Allah SWT yang berlaku secara munajjam itu, berperingkat-peringkat? Ia turun berdasarkan kepada beberapa insiden dan para sahabat mempelajari ayat-ayat itu. Tarbiyah bil manhaj sangat penting, tetapi ia tidak boleh dipisahkan dengan tarbiyah bil ahdath, dengan peristiwa-peristiwa insiden yang berlaku di keliling kita. Kalau kita terlalu sibuk, terpukau dengan ilmiahnya sesuatu bahan. Dan saya cukup takut kalau ada di kalangan kita yang mula menggunakan perkataan menjadi ulat apa? Ulat kitab, atau menjadi ulat apa? Daurah tak habis-habis saja. Kita takut ada orang yang akan mengatakan begitu. Sebab kegagalan kita mencantumkan tarbiyah apa yang pertama? Dengan kita mesti cantumkan, mahasiswa, ikram siswa mesti menunjukkan kepada yang lain bahawa kita komited dengan tarbiyah kita, tarbiyah bil manhaj. Tetapi waktu yang sama anda semua kena cantumkannya dengan tarbiyah. Sekali lagi, tarbiyah apa yang mula-mula dicantumkan dengan, barulah ikram siswa akan menjadi mantap dalam perjalanan. Kalau kita gagalkan menggabungkannya, sudah pasti ya terjadilah apa yang terjadi. Kita nak murabi melahirkan apa? Rijal amal. Kita tidak mau murabi melahirkan murabi, kemudian melahirkan murabi, kemudian melahirkan murabi, kemudian ya, penting untuk kita melahirkan murabi, tapi waktu yang sama penting untuk kita lakukan itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita nakkan supaya ikram siswa ini menjadi orang yang hebat, pandai bergaul dengan orang lain. Kita nak ikram siswa pandai bergaul dengan masyarakat. Seorang Muslim apabila dia bergaul, mukhalitan linnas, bergaul dengan orang ramai. Kita nak anda bergaul dengan teman-teman kita daripada masyarakat Tionghoa Cina. Kita nak anda bergaul dengan rakan-rakan daripada masyarakat India, Iban, Kadazan, Murud. Kami nak anda pandai berkawan dengan mereka. Kerana orang yang pandai bergaul dengan mereka sahajalah dianggap sebagai seorang Muslim yang lebih kuat lagi. Anda bergaul dan anda berdisiplin. Dan bila anda bergaul itu dan anda bersabar di atas karenah-karenah yang ada, tentunya lebih baik daripada seorang Muslim yang tak pandai bergaul dan mengatakan saya tak tahan, lemah. Ikram siswa mesti merupakan masyarakat mahasiswa yang hebat sebegitu rupa. Dan saya ingin mengingatkan bahawa kita semua kena berusaha untuk memastikan jati diri kita, dan kita kena berusaha memastikan tarbiyah zatiyah. Diri kita sendiri ini kita kena sentiasa berusaha untuk memastikan mampu untuk menjadi baik sepanjang masa tanpa dipantau oleh orang lain. Tetapi
Jangan percaya kepada tarbiyah zatiyah ini. Apa saya maksudkan poin terakhir ini? Kita kena memastikan kita mempunyai self pembangunan sendiri, tapi sebenarnya kita tidak mampu. Kita kena usaha, tapi kita tidak mampu. Sebab itu kita memerlukan kepada wasilah-wasilah tarbiyah yang ada sepanjang kita berjuang ini. Ikatan usrah, ikatan bangun di tengah malam qiyamul lail, ikatan-ikatan tarbiyah, wasilah tarbiyah yang lain tidak boleh dipisahkan daripada kita. Dan kami mengharapkan agar ikram siswa ini peka keadaan sekelilingnya. Menjadi kumpulan pendesak yang sangat matang. Kita nak ikram siswa bukan hanya pengkritik sahaja. Kita nak ikram siswa bersama-sama membina generasi. Kita nak ikram siswa ceria dan pandai berkawan dengan orang lain. Kita nak supaya anda semua menjadi rujukan di kalangan mahasiswa-mahasiswi lain. Bukan rujukan mahasiswi dulu, mahasiswa dan mahasiswi. Nanti semua makwa merujuk yang pakwa. Kita nak pencapaian akademik yang tertinggi di kalangan anda. Jangan kita terlalu sibuk dengan dakwah dan tarbiyah akademik kita jatuh. Dan akhirnya kita nak anda menjadi kumpulan yang disegani oleh pensyarah. Anda rasa diri anda disegani oleh pensyarah atau pensyarah segan ke anda? Segan ke pensyarah atau pensyarah segan ke anda? Kami nak anda disegani. Bila sebut saja ikram siswa, jawatan kuasa ikram siswa Universiti Pertanian Malaysia, pensyarah pun segan kat dia. Nak ngajar pun gigil-gigil depan dia. Ikhwan dan akhwat, saya rasa sekadar itu. Moga-moga apa yang coba kita sama-sama bicarakan dalam tempoh yang sebegini rupa akan menjadikan kita sebuah jamaah yang penuh hebat, yang akan melakukan perubahan. Sekali lagi saya nak dengar daripada anda. Kita nak lahirkan dua keadaan diri anda. Yang pertama apa dia? Dan yang kedua? Lagi apa yang poin saya tadi? Apa dia? Man ansari ilallah. Bukan pribadi, betul? Dan anda terikat dengan siapa? Dan oleh itu anda berhimpun pada hari. Sekian saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Jazakumullah khairan katsira. Diucapkan kepada Profesor Madya, Ustaz Hasanuddin, Muhammad Yunus selaku YDP yang dipertuai Ikram Selangor merangkap ahli jawatan kuasa pusat. Terima kasih diucapkan atas ucapan yang sungguh bersemangat itu tadi. Moga ia terus tersemat dalam sanubari anda sekalian mahasiswa dan mahasiswi sebagai pedoman buat kita semua dalam mendepani masa yang mendatang, insya-Allah. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia Al-Ustaz Dr. Muhammad Farid Sheikh Ahmad untuk merasmikan pelancaran ikram siswa. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala sunnatihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan kedua-dua pengurusi pengacara yang dikasihi
pengurusi jawatan kuasa pembinaan Ikram Ketua Ikram Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Arsyad, tetamu-tetamu hormat sama ada yang datang daripada dalam negara atau luar negara, الضيوف الكرام إخواننا من شتى بقاع الأرض داخل ماليزيا أيضا وخارج ماليزيا، أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم جميعا. Barisan Pembinaan Ikram Siswa Pusat, Jawatan Kuasa Pusat Ikram, Pembinaan Ikram Pusat ya. Profesor Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Presiden, Profesor Tarmizi, Ahmad Tarmizi, Akhinaha dan lain-lain. Barisan Kepimpinan Ikram Siswa di cawangan-cawangan IPP dalam negara, ikhwah dan akhwat semuanya, anak-anak, para mahasiswa, mahasiswi yang dikasihi. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ke atas para sahabatnya yang mulia dan keluarganya yang kita kasihi. Golongan tabi'in yang mengikuti jejak baginda dengan sebaik-baiknya hingga ke hari semua kita dibangkitkan kembali hari kiamat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semua dalam majlis ini, majlis yang bersejarah, majlis pelancaran ikram siswa secara resmi. Satu majlis yang akan sentiasa kita ingati, kita kenangi, yang akan sentiasa dikenangi atau diingati oleh para mahasiswa-mahasiswi Pertubuhan Ikram Malaysia. Satu occasion, peristiwa yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah akan melonjakkan gerak kerja para mahasiswa dan mahasiswi bagi membangunkan diri organisasi dan ahli-ahli agar mampu ikut serta dalam membangun kembali umat Islam, masyarakat dan negara Malaysia. Kepada kita mahasiswa-mahasiswi dalam lingkungan Pertubuhan Ikram Malaysia, kepada kami kepimpinan, mahasiswa-mahasiswi dalam takungan Pertubuhan Ikram adalah generasi yang cerdas dan sihat, generasi yang kaya dengan berbagai-bagai potensi, memiliki ilmu pengetahuan, berpeluang memenangi kepakaran, sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab Islam, berpeluang memenangi kedudukan-kedudukan penting dalam negara, kedudukan-kedudukan strategik sebagai pelapis kepimpinan ikram masa depan, kepimpinan masyarakat, kepimpinan negara. Apa yang perlu mereka lakukan ialah terus-menerus mengangkat kualiti diri, membangun kualiti diri, meningkatkan aktivisme dan sentuhan dakwah, memperluas capaian, menggerakkan lingkungan antum, rakan sebaya, generasi muda, masyarakat umum dan massa. Harapan kita pada anda, antum mahasiswa, akhirnya antum akan menjadi generasi harapan sebagai penggerak kepada perubahan, pembawa panjang Islam yang sebenar, Islam yang menyeluruh, golongan yang akan memperkasakan perjuangan pada masa hadapan, penjaya kemenangan bagi umat ini, penegak arus Islam dalam negara dan di tengah-tengah dunia. Ikhwan dan akhwat yang mulia, anak-anak yang dikasihi, matlamat perjuangan kita, semua kita ialah Allah, memperolehi keridhaan. Gitaran amal perjuangan kita ialah dakwah, tarbiyah, tanzim dan jihad. Itu secara ringkas. Bagi mahasiswa dan mahasiswi, kegiatan-kegiatan dakwah akan diikuti dengan tajmid. Ini istilah isak yang digunakan oleh mahasiswa. Kegiatan-kegiatan tarbiyah atau perkaderan pula akan diikuti dengan aktiviti luaran, aktivisme. Tanzim pula bermaksud membangun susunan hierarki di kalangan mereka, susunan organisasi
Jihad pula bermaksud penglibatan di medan-medan amal. Itaran amal ini juga antum fahami sebagai aktiviti ta'rif, takwin, tanfiz. Ia sebenarnya boleh difahami sebagai itaran amal dengan maksud membina manusia, membina negara dan membina tamadun. Kesemua kegiatan ini berkait rapat dengan fasa-fasa perjuangan kita semua. Kita ada berbagai-bagai fasa. Fasa-fasa perjuangan kita itu mahawir ini. Ialah fasa pembangunan diri, itu fasa pertama. Fasa kedua, fasa pembangunan organisasi, pembangunan wahana. Sekarang ini kepada kami pembinaan wahana ikram, pemerkasaan wahana ikram. Fasa ketiga, mehwar istimai wa sya'bi, itu fasa pembangunan masyarakat dan rakyat umum. Fasa keempat, fasa mehwar muassasi, fasa pembangunan muassasah, institusi dan agensi-agensi, masuk sekolah-sekolah atau hospital-hospital. Fasa kelima, fasa mehwar daulah, pembinaan negara. Fasa yang keenam, mehwar dauli, yaitu fasa di mana kita menangani dunia antarabangsa, alam Islam dan alam bukan Islam, juga negara-negara musuh. Kita ikut serta membangun Islam world order Islam bagi dunia antarabangsa. Di masa ini fasa ikram ialah fasa ketiga. Fasa ikram, pembangunan masyarakat dan pembangunan masyarakat umum. Itu fasa mehwar istimai wa sya'bi, membangun masyarakat dan rakyat umum. Dan itu ia beroperasi, ikram beroperasi sebagai satu tujuan bagi wahana masa dengan dakwah zahirah, dakwah yang nyata. Bukan setakat itu saja, ikram sudah mulai digerakkan ke dalam fasa-fasa seterusnya. Walaupun kita kata dia berada di fasa ketiga, tapi sebenarnya ikram sudah mulai digerakkan ke fasa-fasa seterusnya. Fasa keempat, fasa kelima dan fasa keenam. Dan dalam masa yang sama, ia tetap mengekalkan operasi-operasinya bagi fasa-fasa sebelumnya, fasa pertama dan fasa kedua. Kita masih meneruskan usaha dakwah, kita masih meneruskan usaha tarbiyah. Fasa pertama dan fasa kedua, kita terus aktif membangun keupayaan-keupayaan, membangun kekuatan-kekuatan, meluaskan pengaruh selain daripada menimba pengalaman baru. Begitulah ikram. Ia sepatutnya difahami sebagai satu pertubuhan dakwah, NGO masa gerakan Islam yang digerakkan dan dikembangkan ke dalam semua fasa secara dinamis, berkadar, terselaras, berimbangan secara relatif agar ia dapat memenangkan aspirasi ummah dengan cukup gagah. Ikhwah dan akhwat yang mulia, anak-anak yang dikasihi, apa yang perlu kita lakukan dalam negara kita dewasa ini ialah secara umumnya memulihkan kembali umat, menggerakkan generasi pelupur, membangun generasi baru, dakwah non-muslim, membangun Malaysia baru. Untuk itu pendekatan kita ialah memperkasakan kitaran amal, menuju pemerkasaan amal jama'i, amal tanzimi. Ingat, tabiat perjuangan kita ialah membina, menyatukan, memperbaiki dan berkorban. Itu tabiat amal kita. Membina, menyatukan, bukan memecahkan. Membina bukan merobohkan, memperbaiki bukan merosakkan, dan berkorban. Anak-anak yang dikasihi, khusus pada mahasiswa-mahasiswi ikram, bagi mahasiswa-mahasiswi, apa yang kita inginkan daripada anda semua ialah berusaha dengan gigih agar menjadi mahasiswa-mahasiswi yang cemerlang, hamba Allah yang taat, abid, ubad. Ini kita nak excel in terms of your academic and also your personality. Antum memiliki penguasaan ilmu dan kecemerlangan pribadi. Ini kita nak. Di sudut ilmu pengetahuan, penguasaan ilmu. Ya, dia tidak pribadi. Berpegang kepada konsep ilmu bersepadu, bersumberkan wahyu dan akal, memiliki gabungan ilmu syariah dan sains, berpegang dengan gabungan ilmu dan amal. Ilmu yang kita miliki kena dituruti dengan amal.
mahasiswa-mahasiswa yang saleh dan muslih, yang baik serta membaikkan lingkungannya. Sebagainya usaha seperti itu, pelajar-pelajar mahasiswa al-abrar al-ahrar, mereka yang baik-baik, kemudian mereka yang merdeka, boleh berfikir, bukan pak turut mampu tertuli, memiliki kesedaran yang tinggi, kefahaman yang dalam, penguasaan ilmu, kepakaran dan kebijaksanaan. Akhirnya generasi penggerak kita ingin lahirkan. Kami harapkan antum akan lahir, anda semuanya akan lahir sebagai generasi penggerak, generasi pelupur kepada pembaikan dan perubahan negara, pembaikan kehidupan rakyat pada masa-masa hadapan. Generasi yang terasuh dengan disiplin ilmu dan akhlak. Antum menghimpunkan dakwah dan tajmid, tarbiyah dan aktivisme, dakwah dan ijazah. Generasi Rabbani, generasi kemenangan. Akhirnya antum merupakan generasi yang akan menjadi kemenangan untuk Islam di tanah air. Sebagai kader-kader ikram yang sudah dipersiapkan untuk memperjuangkan ajaran ummah dan memenangkan Islam di tanah air dan di pesada dunia antarabangsa. Sebagai sebagian dipercaya sah kepimpinan pelapis, golongan pakar, pemikir-pemikir, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ummah dan negara masa hadapan. Sebagai khair ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebagai ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum shahida. Sebagai rijalan sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Sebagai kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, adilla 'alal mu'minin, adilla 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna fi lawmata laim. Sebagai ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, hingga akhir ayat. Ini sebagai contoh. Itu yang kita inginkan daripada mahasiswa yang berada dalam takungan kita, takungan tarbiyah kita, takungan organisasi kita. Anak-anak yang dikasihi, kamu boleh diolah menjadi bunga-bunga yang menyebarkan haruman, sikali-sikali dan perwira-perwira di medan perjuangan, pembawa ubur-ubur yang menerangi perjalanan, pendukung-pendukung setiap perjuangan. Lantaran ada padamu kejelasan fikrah, visi dan misi perjuangan, iman, semangat, kesabaran, tekad dan keazaman. Kamu adalah masa depan umat Muhammad, bagi ruh baru baginya. Tarbiyah membesarkan kamu, dakwah mematangkan dirimu. Ikram meletakkanmu di posisi yang terbaik, mengolahmu menjadi sebaik-baik ummah. Laluanmu laluan aman, memikul tanggung jawab, berjuang dan berkorban, menjana kemenangan. Bekalanmu semangat wajah, perasaan takwa dalam dada, sinaran iman dan ilmu, kebijaksanaan dari para guru, pengalaman dari sejarah lalu. Akhirnya, dengan pelancaran ikram siswa secara resmi insyaAllah sebentar lagi, pada hari ini, satu platform ikram siswa ada satu platform yang akan menyatukan, memayungi semua mahasiswa dan mahasiswi yang berada dalam susunan organisasi dan tarbiyah Pertubuhan Ikram Malaysia selama ini. Kita berharap mahasiswa-mahasiswi kita akan dapat diperkasakan agar mampu memenangi sokongan mahasiswa-mahasiswi seluruh pusat-pusat pendidikan tinggi dalam negara, membawa mereka ikut serta bergerak aktif membangun ummah dan negara ke arah perubahan, kesempurnaan, kebaikan, kemajuan dan kemakmuran. Sebagai penutup bicara dengan nama Allah yang Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita semua bersama-sama saya kita melancarkan ikram siswa. Semoga Allah memberkati dan menaunginya dengan taufik dan perkenannya yang melimpah ruah sepanjang masa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat, yang berbahagia Datuk Muhammad Dr. Muhammad Farid Syekh Ahmad selaku Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia
atas kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan alhamdulillah. Sebagai tanda penghargaan, baiklah dengan sukacita yang berjemput yang berbahagia Profesor Madya Ustaz Hasanuddin, penyampai syarahan perdana untuk menerima cerita hati kenang-kenangan daripada pihak pengantin. Dengan segala hormat dipersilakan. Dr. Muhammad Farid Sheikh Ahmad selaku prasungguh untuk naik ke pentas bagi menerima cerah hati kenang-kenangan dari pihak penganjur. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Dr. Arsyad Ahmad dan juga
Seterusnya, majlis mempersilakan Ahuna Tuan Taufik selaku Presiden Ikram Siswa Nasihat yang baru untuk menerima selamat atas penyerahan watika itu tadi. Kita akan teruskan atau cara majlis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Triple M Muhammad Mus'ab Muzahar. Sekarang first degree di Universiti Malaysia Sarawak, Political Science and International Relations Studies, Sains Politik dan Kerjaan Antarabangsa di UNIMAS. Asal Terengganu, belajar di UNIMAS asal Terengganu. Moto hidup ni sejak saya jatuh hati pada tarbiyah ni, tanggungjawab melebihi masa yang ada. Itu sebenarnya kata-kata asal bana, tapi menjadi inspirasi sejak daripada jatuh hati pada tarbiyah ini. Jadi antum melantik Ana sebagai AJK Ikram Siswa Nasional. Terima kasih. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. InsyaAllah. Ismi Ammar bin Sahrin. Asal dari Kuala Lumpur, tinggal di Kuala Lumpur. Sekarang merupakan pelajar sarjana muda perubatan tahun 4 di Universiti Sains Islam Malaysia Cawangan Kuala Lumpur. Jawatan yang diamanahkan adalah jawatan AJK. InsyaAllah moto hidupnya adalah nahnu du'a qabla kulli syai'. Kita adalah pendakwah sebelum segala-galanya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Najmi bin Muhammad Sahimi. Muhammad Najmi. Ana diamanahkan untuk bekerja sebagai AJK. Mohon doa semua. Ana dibesarkan di Gombak, Selangor. Kini bertutur di UiTM Shah Alam dalam bidang Master of Architecture tahun pertama. Jadi moto hidup Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Sumayyah binti Abdul Aziz. Diamanahkan sebagai naib presiden kedua Ikram Siswa Nasional, insyaAllah. Sekarang ni sedang di tahun akhir, semester terakhir Master in Islamic Economics and Finance and International Finance. Moto kehidupan, ingat Allah, hati dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Syaimah Adibah binti Hassan. Asal dari Johor Bahru, Johor. Graduate UIA Gombak dalam bidang psikologi sebagai major dan business administration sebagai minor. Diamanahkan sebagai AJK dalam Ikram Siswa Nasional. Dan moto kehidupan mungkin anda ambil dari ayat dalam surah Al-Ankabut yang Ustaz Hasanuddin ada pancarkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Suryana binti Arifin, berasal daripada Kuala Krai, Kelantan. Graduation daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kampus Kuantan. InsyaAllah diamanahkan sebagai ahli jawatan kuasa Ikram Siswa Pusat. Moto be positive. Okey, hari lagi. Masih tambahan. InsyaAllah Ana mengambil peluang ini di hadapan hadirin dan hadirat untuk mengulang sekali lagi apakah yang kita impikan melalui penubuhan Ikram Siswa Nasional. Memetik kata-kata Ustaz Hasan Al-Banna, Haqa'iqul Yawm Ahlamul Ams. Ahlamul Yawm Haqa'iqul Ghad. Boleh kita sama-sama kan? Boleh insyaAllah. Haqa'iqul Yawm
أحلام الأمس أحلام اليوم حقائق الغد حقائق اليوم أحلام الأمس أحلام اليوم حقائق الغد تكبير 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 Jadi semua kita boleh mengambil tempat masing-masing dan boleh letak mic kita. Keberangkatan keluar, dihormat. Alhamdulillah. Masak demi 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 masak dalam kerugian kecuali yang beriman dua mereka yang beramal saleh yang berpesan pada kebenaran jua berpesan menang kesabaran demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dua mereka yang beramal saleh yang berpesan pada kebenaran jua berpesan dengan kesabaran turunnya ayat mengingatkan kita agar sentiasa menepati masa turunnya ayat mengingatkan kita agar sentiasa menepati masa semua perkara setiap ketika untuk urusan di dunia demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dua mereka yang beramal saleh yang berpesan pada kebenaran jua berpesan dengan kesabaran si basah kenangan indah zaman cemerlang era gemilang ketika Rasul ada di sisi para sahabat mentadbir bumi zaman tua era khilafah Islam laksana api yang menyala menerangi terang dan jiwa sahabat
sini barang tak pernah padam di genggam kuku sebuah azam. Ayuhlah para mujahid, ayuhlah para mujahidah. Kita tinggalkan zaman fitnah agar tertegak kalimah Allah, agar terbangun dunia baru Islam. Sebelum itu, kita ucapkan terima kasih kepada Bulan Nasib sebentar tadi. Ada pantun. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. Bahaya dia. 10 jari kami menandang mohon berkat Yang Maha Esa. Untuk itu majlis mempersilakan Ahuna Talha Ajmain, Presiden Ikram Siswa Universiti Malaya, untuk membacakan doa penutup. Dengan segala hormat majlis mempersilakan. Nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah akhwat, kita istighfar dahulu. Kami masih berusaha. Mudah-mudahan Allah ridha dengan perjumpaan kita, dengan amal pengorbanan kita. Bayangkan selepas ini insya-Allah kita akan doakan doa rabithah. Ingat wajah-wajah kiadah kita, mas'ul kita, kadir-kadir kita, pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah temukan kita di atas bagaimana dan jannahnya insyaAllah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واحبها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدور حاجفي الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakallah. Mohon berangan tempat bertemu girangnya rasa si anak terima. Baiklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bagi pihak majlis, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih ke atas kesudian para hadirin semua untuk terus setia bersama kami sehingga ke hujung majlis. Maaf dipinta anda ada yang terkasar bahasa, berlakon ada yang tak kena. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. Dengan izin Allah, moga setiap dari insan yang hadir pada hari ini menjadi saksi atas penubuhan dan kelancaran ikram siswa, menjadi penerus dakwah dan perintis dan menjadi pewaris risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Pada pihak penganjur, kami mohon maaf atas segala kesilapan. Kami mengucapkan jutaan terima kasih dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Seterusnya, sebelum kita tangguh majlis, hadirin kita berdiri. Majlis mengumumkan keberangkatan barisan dik-dik kehormat untuk bersama saya. Ya, dipersilakan. Dipilih dia itu. Baik, terima kasih diucapkan. Seterusnya bersama hadirin boleh duduk. Bersama-sama dengan saya ada 3 pengumuman.